Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang-pandang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okay guys, berdasarkan permintaan video part 1, ramai orang meminta-minta lah Syuk. Itulah pasal. Tapi sebenarnya aku yang minta dulu, bis. Pasal aku suka dengan cerita Dayang. Kau suka Suka. Dia walaupun umur 18, bis. Tapi cerita dia tu matang. Oh lama. Nah, kan aku seronok dengar cerita dia. Tanpa segan silu aku minta cerita. Terus. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa follow our social media seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Okay, malam ni bis, cerita berkenaan orang kata lah pelabuhan lah. Kau pernah dengar ke sebelum ni pengalaman pelabuhan? Belum, tapi yang sebelum ni ada Santai Chill bercerita berkenaan offshore. Tapi ini pelabuhan kira barulah untuk Santai Chill sini. Macam sebelum ni nama Am tak silap kan? Pelabuhan yang cerita kat atas laut tu kan. Jadi tu antara top story kita bis. Pada yang korang belum tengok, boleh search kat playlist kita nama Am. Kali ni Dayang. Okay, jadi Dayang, hai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya suka energi Dayang ni untuk bercerita. Okay. Alright, okay. Macam tahu episode kita pasal pelabuhan ni, bila main kat laut tu memang tempat dia lah. Betul. Mostly orang kata laut ni, orang kata tempat-tempat jin-jin, orang kata penghuni jin banyak dekat situ. Ya. Jadi Dayang, cerita yang pertama ni berkenaan dengan apa? Okey, cerita Dayang yang pertama ni, Dayang nak ceritakan pengalaman Mama Dayang sendiri sewaktu pulang daripada kerja pelabuhan. Jadi Mama Dayang ni kat pelabuhan tu, dia kerja sebagai accountant. So dia untuk bahagian keuangan, pengurusan untuk bahagikan gaji dengan cawangan syarikat pelabuhan tu lah. So ada satu hari ni, waktu ni Mama Dayang kerja overtime sebab waktu tu ada problem sikit. Maybe dia nak key in data-data keuangan kot dekat office, and then dia balik lewat. Waktu tu dia dah bagi tahu dekat pengasuh Dayang. Waktu tu Dayang dah maybe dalam umur 2 tahun macam tu. Dia bagi tahu kata balik lewat, so ada kerja. Dia balik dalam pukul 11 macam tu. So bila kerja kat pelabuhan ni, bila dah pukul 10 macam tu, biasanya orang dah balik kerja. Tempat tu pun dia jadi sunyi. And then Mama Dayang waktu tu dia nak kejar masa. Dia nak balik untuk nak ambil Dayang daripada rumah pengasuh, sebab dah terlampau lewat dah waktu tu. And then dia pun ambil inisiatif untuk ikut jalan shortcut. Jalan tu dia tahu daripada kawan-kawan dia lah. Dia tak pernah lagi lalui jalan tu. And then malam tu dia try ikut jalan yang kawan dia bagi tu. Jalan tu memang suram lah. Bukan nak kata agak suram, memang sangat-sangat suram. Sebab lampu jalan pun hanya jumpa 2-3 tiang lampu je waktu tu. Dalam tahun 2004 macam tu,
maybe jalan tak maju lagi kan waktu tu kan. Jadi jalan agak sini gelap, suram. And then dia balik ikut jalan tu. Dalam perjalanan tu dia Mama dia ni dia suka fikir positif. Dia tak ke arah negatif sangat. So dia fikir nak ambil anak, nak cepat kan, balik nanti nak mandi siap-siap, nak rehat, kemas-kemas sikit macam tu. Then dia lalu jalan tu. Waktu dia lalu dekat situ, dekat ada persimpangan. Dekat situ dia ternampak ada dalam 3 orang warga asing. Maybe dalam Myanmar, orang Myanmar macam tu kot. Sebab dia kata kulit dia macam sawo-sawo matang macam tu. Tengah angkat guni. Tak tahulah dalam guni baja ke guni apa kan. Dalam 3 orang macam tu angkat jalan. So dia terdetik lah dalam hati dia. Dia fikir macam ada lagi ke orang kerja overtime malam ni kan. Sebab dah lewat dah ni. Mungkin nak cari rezeki lebih lah kot. Dia kata macam tu dalam hati. And then dia lalu jalan tu. Information yang dia dapat dalam jalan tu, kalau lalu dalam 30 minit tu paling lambat lah nak sampai ke jalan utama, pergi ke balik jalan untuk pulang ke rumah. Dia lalu kat situ nak dekat 1 jam jugalah. Daripada pukul 11 tu nak sampai pukul 12 dah. Dia lalu tempat yang sama juga. Okay. And then dia orang dalam 3-4 kali tiba-tiba dia jumpa balik warga asing yang dijumpa tadi tu. Dia pun terdetik lagi dalam hati dia, angkat barang lagi ke. Lepas tu dia pun tentu memberhentikan kenderaan untuk dia nak tengok telefon. Nak tengok pukul berapa, tengok nak call ayah rayang ke apa kan. Sambil-sambil dia nak cari telefon tu, dia terpandang lagi warga asing yang tadi tu. Warga asing jalan betul-betul lalu tepi kereta Mama Dayang. Waktu tu Mama Dayang naik kereta, dia berhenti dekat bahu jalan. And then dia nampak warga asing tu jalan. Warga asing tu jalan dalam 10 langkah ke depan, tiba-tiba dia orang berhenti. So Mak Dayang ni macam takut lah sebab warga asing kan, takut dia apa-apakan sebab perempuan seorang kat situ. Tiba-tiba warga asing tu pusing belakang. And Mama Dayang cakap dia orang tak ada muka. Tak ada muka? Muka orang flat, macam tak ada apa. Waktu tu memang Mama Dayang terus meremang. Terkejut gila-gila, tak tahu nak cakap apa, terkaku kat situ. Lepas tu tiba-tiba yang orang asing tadi kan, dia macam berlari ke depan kereta, dia terus macam bam, langgar macam tu. Tapi macam kita langgar asap tak, macam tu. Dia terus lesak macam tu. And then waktu tu memang Mama Dayang dah terketar-ketar. Lepas tu dia cari balik handphone dia tadi, dia nak call ayah rayang. Tiba-tiba dia terpandang cermin kereta yang pandang belakang tu. Dia ternampaklah satu kelibat besar warna hitam. Maybe boleh dikatakan sebagai mawas lah. Mata dia sangat-sangat merah. Gigi dia panjang, Mak Dayang cakap. Dia berdiri maybe dalam 5 meter daripada belakang kereta tu. Waktu tu Mama Dayang memang dah ketar-ketar, dah berpeluh-peluh. Dia memang time tu dia fikir dia nak balik je. Tapi bila tengah kelang kabut nak call ayah rayang tu kan, tiba-tiba dia rasa gegaran tau dekat jalan tu. Rasa macam ada something yang membuatkan jalan yang dia tengah ada sekarang tu bergegar kuat-kuat sangat. So dia pusing tengok side mirror tu kan, dengan cermin pandang belakang tu. Dia nampak benda tu berjalan. Tapi bila benda tu hentak kaki dia, jalan tu macam bergegar tau, bergoncang macam tu. Dia jalan, benda tu jalan makin dekat. And then benda tu hilang. Tapi gegaran tu dia macam dia terasa lagi lah. Dia pijak yang kali terakhir tu, terus dia hilang. And then waktu tu Mama Dayang dah tak tahu nak buat apa. Dia call terus ayah rayang. Dia cakap dah tak boleh tahan dah. Lepas tu dia bagi tahu location dia dekat mana. So ayah rayang waktu tu kerja masih kerja part time lagi, kerja McD.
So waktu tu memang terus rushing pergi terus lah dekat Mak Dayang, dekat location tu. Dia tinggal motor kat situ, and then dia drive Mak Dayang balik rumah. Itulah cerita dia. Okay. Dia macam Attack on Titan bis. Itulah pasal Yang besar tu. Tapi yang tak ada muka tu, lepas tu dia berlari tu, uish, man. Betul? Kalau aku pun terstun kejap lah kan, macam apa benda yang berlaku ni. 3 orang wah gasing. Dalam 3 orang macam tu. Okay. Kan dia berlari ke arah Mak Dayang kan. So maksudnya tembus lah. Dia bukan tembus, dia macam dia melanggar bumper hadapan kereta. Berdebuk macam tu dah. Melekap lah orang kata dekat depan tu, lebih kurang macam tu. Lepas tu tiba-tiba lesap macam asap hilang. Macam zombie man. Dia macam ada satu cerita tu, apa tak nama tu, yang cerita Korea tu. Faham. Tapi aku rasa hantu tu dia nak claim insurans. Alamak. Dia nak buat dia nak claim. Banyak kan kadang-kadang macam ni, hantu pun nak buat juga usaha ekonomi kan. So okay, menarik. Tapi jalan tu memang jalan yang jarang orang lalu ke? Macam mana kejap? Memang hutan ke kiri kanan dia sana? Waktu tu jalan tu penuh dengan kebun kelapa sawit. Waktu tu jalan tu memang tak maju lagi lah, dalam tahun 2004 macam tu. Okay. Dan makhluk yang okay kan, yang langgar apa, yang pergi ke arah Mak Dayang tu seorang kan? 3. Pergi ke arah Mak Dayang tu 3 orang tadi tu. Okay, faham. 3. Kalau aku tekan dah minyak tu, biarlah enggak peduli kan. Tak, masalahnya dah berhenti bis, masalahnya. Masuk gear balik. Aduh. Reverse, bagi dia kejar. Cuba. Tegang bodoh. Alright, okay, kita dah dengar cerita yang pertama. Apa kata kita teruskan dengan cerita yang kedua? Okay, cerita kedua ni berkenaan dengan sihir pengasih yang digunakan kepada Mak Dayang. Okay. Mak Dayang ni seorang yang kita nak cakap dia agak famous lah waktu dia zaman-zaman muda dia dulu. Dia pun lebih kurang macam amoy macam tu lah. Amoy. Tak heran lah kalau orang tak mana bujang, duda ataupun laki orang pun ada juga yang berminat. Okay, faham. Jadi and then waktu tu time tu Mak Dayang maybe baru lepas habis study kot, dalam 19 tahun 20 tahun macam tu. Ada seorang lelaki ni, dia berkenan sangat-sangat dekat Mak Dayang. Tapi lelaki ni dia dah ada isteri dengan anak. So Mak Dayang ni dia tak nak lah nak bermadu sebab dia masih muda lagi kan. Bukan Mak Dayang je yang tak setuju, atuk dengan Nenek Dayang pun kata tak berapa nak manis lah. Tapi kalau ada jodoh tu ada. Tapi sekarang dia macam krisis untuk pemaksaan untuk berkahwin, tahu macam tu. Jadi lelaki ni dia suka paksa-paksa Mak Dayang. Setiap kali macam tiap-tiap minggu mesti dia akan call rumah. Dia akan call, dia tanya dekat atuk Dayang, apa ni, Mama Dayang setuju tak nak kahwin dengan dia. Dia akan tanya tiap-tiap minggu dekat atuk Dayang. So atuk Dayang ni bila mula-mula tu kita rasa macam tak apalah, tak boleh yang macam ni. Bila lama-lama orang pun rasa macam nak marah lah kan. Dia tak faham. Tak faham bahasa ke kan, orang dah cakap kan. And then satu hari tu lelaki tu sendiri dia datang dekat rumah. Dia datang kat rumah atuk Dayang tu. Waktu tu Mama Dayang ada. So dia terus cakap dia nak berkahwin. Lepas tu Mama Dayang waktu tu marah lah. Dia kata bukan kita nak main kasar kan, tapi dah banyak kali dah cakap tak faham. Awak kan dah ada isteri, dah ada anak-anak, jagalah dulu kan. Cakap macam tu. Walaupun dalam keadaan marah, masih cakap dengan baik lagi lah. And then selepas daripada peristiwa yang Mama Dayang marah tu, dalam beberapa minggu jugalah tak dengar khabar. And then ada satu hari tu
ada dengar berita kematian. Lepas tu mak Dayang pun pergilah ziarah kan dekat mana rumah tu. Dia tengok rumah lelaki tu. Lelaki tu dia accident, anak dengan isteri dia meninggal dunia dekat tempat kejadian juga. And then dia hanya cedera dekat tangan je, muka sikit je. Anak dengan isteri dia meninggal dunia sebab cedera parah. Lepas tu waktu hari pengebumian tu kita waktu tu kita lupakan lah kan dendam kita semua kan. Kita pergi nak ziarah orang meninggal. And then waktu tu lelaki tu dalam waktu hari pengebumian tu dia boleh pergi tanya lagi mak Dayang tau. Dia kata isteri dengan anak I dah meninggal dah. So lepas ni kalau I nak kahwin dengan you boleh lah. Dia boleh tanya macam tu. Apalah. Waktu tu memang mak Dayang rasa macam marah gila-gila waktu tu. Mak Dayang sound direct je dekat rumah tu. Dan lepas tu mak Dayang dah cakap memang tak nak tengok muka you lagi lah lepas ni. Dia kata kalau tengok pun tak nak hadap lah macam tu lah. Sebab dah terlampau marah kan. And then selang beberapa bulan tak adalah dengar khabar berita. So Mama dah ingat dia dah move on lah kononnya. Lepas tu satu hari ni Mama Dayang baru balik daripada kerja dekat Kilang kot. Waktu tu Mama Dayang still lagi duduk kat Kedah sebelum nak kahwin dekat orang Johor tu. Bekerja kilang kat sini. Balik daripada kerja tu dia terserempak dengan lelaki tu. Bila dia terserempak tu, kita bila dah tengok orang yang pernah buat salah kat kita, mesti kita akan fikir benda-benda yang dia dah buat kan. And then Mak Dayang macam berpaling muka lah waktu tu. Tiba-tiba dia pergi kat Mak Dayang, dia sapa. Dia tengok macam terus ke dalam mata, faham tak? Macam kita bertempang mata lah. And then lepas daripada tu Mak Dayang kata dia rasa macam tak marah. Dia rasa macam okey je bila tengok lelaki tu. Lepas tu balik rumah, dia ceritalah dekat Atuk Dayang. Dia kata tadi orang jumpa lelaki ni, dia yang hari tu bini dia meninggal tu semua cerita. Lepas tu Atuk Dayang tu macam marah lah, macam jumpa lagi buat apa. Lepas tu Mak Dayang boleh tengking balik lah, macam dah terjumpa nak buat macam mana. Dia cakap macam tu. Atuk Dayang terkejut gila-gila waktu tu. Dia macam kenapa kan anak aku ni kan, tak pernah tengking-tengking macam ni. Tak. And then benda tu berlanjutan selama sebulan juga lah. Macam Mak Dayang ni jadi terlampau emosi. Dia tak boleh orang tanya dia banyak. Dia tak boleh orang sibuk pasal hal dia. Dia kerja nak marah je. And then pada satu tahap tu lelaki tu telefon Atuk Dayang. Dia kata pakcik, saya nak ni hajat saya yang terakhir ni, boleh tak saya nak sangat kahwin dengan anak pakcik ni. Lepas tu tiba-tiba Mak Dayang dengar kot. Mak Dayang rasa macam apa, orang dia jadi macam orang tak waras sangat lah. Dia macam aku nak kahwin dengan dia, macam tu kan. Atuk Dayang pun macam kenapa ni kan, dah nampak tak normal sangat dah ni anak dia ni. Jadi dia decide malam tu nak bawa Mak Dayang pergi berubat. Tapi dia tak bagi tahu Mak Dayang lagi. And then malam tu lepas makan malam semua, lepas tu Atuk Dayang ajak. Dia kata jom kita pergi dekat rumah kawan ayah ajak. Dia orang nak bincang-bincang. Teman lah, ajak teman kira macam tu lah. Lepas tu Muhammad Dayang tengok muka Atuk Dayang. Lepas tu dia kata tak nak, aku tahu kau nak bawa aku pergi mana. Dia cakap macam tu. Lepas tu Mak Dayang terus lari masuk dalam bilik. Atuk Dayang pun macam fikir lah nak buat macam mana ni, nak bagi pergi berubat juga ni. Jadi tiap-tiap malam bila Mama Dayang tidur kan, Atuk Nenek Dayang cakap dia suka meraung-raung panggil nama lelaki tu lah. Macam jangan tinggal aku macam tu tau. And then ada satu hari tu dia orang bertekad juga nak bawa Mak Dayang pergi berubat. So dia orang macam tangkap Mak Dayang.
letak dalam kereta, terus bawa pergi dekat rumah ustaz untuk nak berubat. Dalam kereta tu memang meraung gila-gila lah dalam tu. Memang mak dia yang kata, kau nak bawa aku pergi mana ni, aku tak nak macam tu lah. Suara mak dia yang pun waktu tu memang berubah lah. Daripada suara dia macam lembut-lembut sikit tu, jadi macam suara orang nak minta gaduh gitu kan. Lepas tu sampai dekat rumah ustaz tu bagi salam. Lepas tu dia tak nak jawab. Dia kata, aku nak balik, aku nak pergi jumpa lelaki tu. Dia kata macam tu. Lepas tu tiba-tiba mak dia yang macam gelak. Dia bukan gelak lepas, dia macam gelak macam macam tu tau. Dia gelak dalam macam tu tau. Lepas tu dia pun daripada gelak slow tu makin lama makin kuat-kuat. Lepas tu dia terus cakap, aku suka kat perempuan ni, aku nak sangat perempuan ni, tapi bapak dia tak bagi aku kahwin dengan dia. Aku suka perempuan ni sebab perempuan ni cantik. Dia cakap macam tu. Lepas tu atuk Dayang pun dah istighfar dah banyak-banyak kan. Rasa sedih lah sebab atuk Dayang pun dah tahu dah orang tu siapa kan. Dia tak sangka lah macam orang tu baik-baik dengan dia, buat macam-macam kat anak dia. And then waktu tu ustaz tu dah berubat semua, dah baik tu semua dalam tempoh banyak tahun jugalah. Sampai Mama Dayang boleh kerja dekat Johor, Mama Dayang boleh kahwin dengan orang Johor. And then dekat situ bermula lagi satu kisah lagi. Kisah tu daripada sihir pengasih tadi tu jadi sihir pemisah pula. Maksudnya orang yang sama juga yang buat ni. Teruskan. Jadi lelaki tu dah tahu Mama Dayang kahwin dengan Bapa Dayang waktu tu. Mama Dayang mengandungkan adik Dayang yang kedua. And then Dayang waktu tu baru umur 3 tahun. Tapi dia yang boleh ingat apa benda yang jadi. Waktu tu yang Mama Dayang ceritakan, bila Mama Dayang duduk dengan Bapa Dayang, dia rasa macam nak maki hamun tau. Rasa macam nak marah gila-gila. Bila tengok muka Bapa Dayang, dia rasa macam menyampah sangat. Lepas tu malam-malam dia selalu nampak kelibat perempuan yang selalu panggil dia. Dia macam dipanggil. Nama Mama Dayang pun Dayang juga. So dipanggil lah. Dipanggil, Dayang sini, ada orang nak jumpa kau. Lepas tu Mama Dayang pun malam-malam dia macam meracau-racau, sambil tangan dia macam tergapai-gapai nak capai sesuatu tau. And then benda tu berlanjutan sampailah adik Dayang yang kedua ni diberanakkan. Waktu tempoh mengandung tu kebanyakannya gangguan pasal meracau-racau. Lepas tu pasal perempuan yang rambut panjang tu datang panggil-panggil nama. And then lepas tu gangguan tu macam terhenti sebentar lah. Sampailah Dayang dengan family Dayang daripada Johor tu pindah balik datang ke Kedah. And then cerita dia bermula lagi teruk bila datang ke Kedah balik. Cerita dia mula-mula benda yang paling teruk waktu Mama Dayang, waktu ni Mama Dayang suri rumah. Bila balik Kedah balik ni Mama Dayang tak kerja. So on time Mama Dayang duduk kat rumah, kemas rumah semua kan. Bila ayah Dayang pergi kerja, Dayang pergi sekolah, adik Dayang pun pergi sekolah, Mama Dayang seorang-seorang kat rumah kan. Bila dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia rasa macam ada orang tengah melompat-lompat tau dekat belakang. Contohnya waktu duduk kat dapur, bila kita duduk kat dapur kita akan menghadap TV kan. Tapi ekor mata kita boleh tengok dengan boleh nampak apa benda kat belakang. Waktu Dayang tengah
kemas-kemas sapu tu, cuci-cuci pinggan. And then dia nampak macam benda tu melompat daripada bilik belakang pergi ke ruang tamu. Benda tu adalah benda yang berbungkus tu lah. Oh ya. Okay. Tapi mak dia yang ceritakan, dia punya bungkusan dia tu tak rapi dan bungkusan dia tu sangat-sangat comot. Macam orang baru lepas cincin maybe macam tu. Okay, faham. Meremah. Itulah meremah. Okay. And then daripada situ gangguan macam teruk lah. Mama Dayang waktu tu bila kita orang pergi sekolah je, memang dia tak boleh duduk dalam rumah tu tau. Bila dia duduk dalam rumah, dia akan nampak macam-macam sangat. Bukan seekor dua, mungkin berbelas, mungkin berpuluh-puluh ekor yang dia nampak. Okay. And then ada banyak dalam 2 bulan macam tu, benda tu berlanjutan. And then mak Dayang ambil inisiatif tau. Macam bila ayah Dayang dengan adik Dayang nombor 2 tu pergi sekolah, dia akan keluar rumah. Maybe dia akan pergi ke kampung, pergi tengok atuk Dayang semua tau. Tapi bila dia pergi kampung tu, dia teringat dekat lelaki tu tau. Dia tiba-tiba teringatkan lelaki tu. Lepas tu dia macam selepas cakap lah dekat atuk Dayang, dia tanya, lelaki yang ni tu ada lagi ke? Dia kahwin lagi tak? Dia tak kahwin lagi ke macam mana? So atuk Dayang macam dah berapa tahun kan, tak pernah pun nak tanya benda ni. So atuk Dayang pun dah start macam 50-50 lah. Macam dia fikir positif, dia fikir negatif. Macam positif dia fikir macam, oh mak Dayang ni maybe dia tanya je kot. Tapi yang negatif dia dia kata macam kena buatan orang lagi ke kan, macam ni kan. Faham. And then benda tu berlanjutan lagi bertahun-tahun. Benda tu memang makan tahun sangat. Dah sampai Dayang dah jatuh waktu tu, ada satu kerasukan yang berlaku. Bukan satu kerasukan, yang sebelum ni dah terlampau banyak dah. Cuma tak se-ekstrim yang kali ni lah. Waktu ni ayah Dayang panggil Dayang. Dia kata tolonglah, tolong pegang-pegang kan. Sebab waktu tu Dayang je yang besar pun, adik Dayang kecil lagi. Lepas tu tolong pegang. And then waktu tu mak Dayang merasa gila. Sampai baju ayah Dayang pun boleh terkoyak dia tarik. Dayang pun sampai kena tendang tau. Tenak perut-perut. And then waktu tu dia merasa rasau. Dia kata, kalau aku tak dapat perempuan ni, kau pun takkan dapat juga. Kalau aku dapat perempuan ni, aku nak kau orang mati. Dengan anak-anak kau sekali, aku nak mati. Aku nak kau mati kan. Macam tu dia cakap. Lepas tu Dayang waktu kecil-kecil, bila kita dengar, budak-budak dengar, kita mesti nak nangis kan. Kita kata, janganlah buat mama macam ni. Lepas tu kan, benda tu macam memujuk tau. Benda tu cakap, adik, tak nak ke mama kahwin dengan lelaki ni? Dia tanya. Lepas tu Dayang blur waktu kecil-kecil tu. Lepas tu macam, lelaki tu siapa Lepas tu dia macam dia slow talk dengan Dayang tau. Lepas tu Dayang dapat imagine satu benda yang Dayang tak pernah rasa waktu tu. Macam Dayang masuk ke dalam satu bayangan kot. Lepas je mama Dayang macam pegang tangan Dayang kan. Lepas tu Dayang terus macam termenung macam tu. Dayang nampak bayangan muka lelaki ni. Nampak mama kahwin dengan lelaki tu tau. Lepas tu Dayang macam tak nak. Terus lepas tangan. Tak nak. Dayang nak mama dengan papa je. Cakap macam tu. Lepas tu benda tu terus menilai gelap-gelap kan. Lepas tu dia cakap kalau kau tak dapat, aku pun tak dapat. Aku nak perempuan ni dengan korang semua mati. Dia cakap sambil dia gelap Dia gelap sangat. Dia gelap besar gila-gila waktu tu. Lepas tu ayah Dayang pun sampai dah menitis-nitis air mata. Call ustaz, kau tak dapat. Padahal
ustaz tu memang on time tau. Macam kalau kita orang call tu memang dia akan angkat. Malam tu memang lah dengan dia macam filem jugalah, macam dengan guru kilatnya. Lepas tu bunyi menilai sangat-sangat kuat. Sampai jiran sebelah pun tanya tau, Cik Sukandari dia tanya jadi apa semua kan. Kita orang waktu tu tak berapa rapat dengan jiran sangat. And then lepas lah satu malam tu, lepas daripada kejadian yang kena rasuk teruk tu, ada gangguan. Tak ada gangguan setakat yang macam biasa-biasa, macam dengar bunyi bisik-bisikkan macam tu kan. Biasa je lah waktu tu gangguan. And then lagi makan tahun lagi sampai dah yang darjah 6. Dan darjah 6 ni terjadi lagi kerasukan lagi. Waktu ni kira macam the final lah kiranya untuk penghabisan, untuk nak habiskan sihir ni. Waktu tu kita orang bawa mama pergi berubat dekat satu tempat ni, dekat Pantai Merdeka. Kita orang pergi kat situ. Lepas tu orang yang berubat tu dia yang panggil Tok Abah. So Tok Abah ni dia rawat Mak Dayang ni, and then dia bagi tahu bukan setakat sihir pemisah ni pun ada. Sihir pengasih ada, sihir pemisah ada, sihir orang dengki ada, sihir orang cemburu pun ada, dendam keturunan pun ada. Itu terlampau banyak. And then waktu tu Tok Abah habiskan dululah untuk yang sihir pemisah ni. Waktu tu memang dengan bacaan-bacaan ayat Quran semua tu memang Mak Dayang meraung gila-gila. Dan boleh nampak muka Mak Dayang dengan kesakitannya, dengan berpeluh-peluh kan, sampai badan pun menggeletar semua kan. Dan habis satu hal ni, yang sihir pemisah ni. So lepas daripada tu Mak Dayang dengan atuk ni Dayang pun dah tak dengar dah cerita pasal lelaki tu. Dia macam habis macam tu je, hilang macam tu je. Sampai hari ni lah tak dapat tahu mana lelaki tu. Sampai hari ni pun tak tahu sama ada lelaki tu masih dalam keadaan sihat ataupun sakit ataupun dah tak ada. Jadi dah bertahun jugalah macam Mak Dayang ni dah okey Kalau sekarang ni okey lah. Dulu memang ni Mak Dayang ni lemah semangat. So banyak benda sangat yang suka nak duduk dalam badan Mak Dayang ni. Okay, lepas tu yang ustaz tu apa tindakannya? Maksudnya okey, dia dah tahu banyak sihir kan yang ada dekat Mak Dayang ni. Dia berubat, lepas tu ada rawatan susulan dia kena selalu datang ke macam mana? Atau di pagar rumah ke? Yang tu ada, tapi untuk next chapter maybe. Okey, maksudnya dalam cerita seterusnya. Dia simpan. Pandai. Dia pandai. Ini pandai. Sebab sampai kita pun tertunggu-tunggu. The legend whatnot ni. Okey, tapi dalam cerita ni Pisah, kita nampak lah sebenarnya orang kata yalah, kalau kadang dulu puasa kan setan diikat kan, tapi kadang-kadang ada manusia yang perangai macam setan. Tapi ni lah antara salah satu contohnya. Dia bukan berlaku dalam bulan puasa. Maksud aku ni, manusia ni pun kadang perangai macam setan. Dia orang kata dia dah bukan tahap cinta tapi tahap obses. Bila dia dah obses, dia orang kata otak dia tak betul. Dia just nak tu, macam mana cara pun aku nak juga. Yalah, tapi yalah orang kata macam ni, dia letakkan cinta manusia lebih cinta pada Tuhan. Itu yang jadi sampai ada sihir ni kan. Jadi aku rasa macam kenapa kena ada macam ni lah. Contohlah orang dah reject kau kan, tapi apa kau rasa kebaikan nak paksa orang untuk sayang kau dengan guna benda-benda macam ni kan? Kekal lama ke? Itulah kata obses ni, dia kata benda mental juga sebenarnya kalau dah obses teruk. Tapi aku tak boleh nak terima bila
wife dan anak dah mati, boleh lagi kau nak tanya. Itu nak kahwin jahat lagi. tu. Aku kata anak kau dah mati kot. Ui, jahat tu. Dia cakap kat kubur tu. Itulah pasal aku macam teruk sangat obses dia ni. Aku tak tahulah apa ni, macam mana. Tak tahulah kan, dia ni gila ke apa ke, otak dah rosak ke kan. Daripada Dayang umur 3 tahun kan. Daripada start daripada yang dia tahu, daripada umur 3 tahun sampai last kali darjah 6. Darjah 6, 12, 3 ke 12. Lama tu. Itulah pasal. Aku kesian juga dekat Mak Dayang. Kata lama dia orang kata bertarung dengan benda ni. Orang kata nak melawan bukannya senang kan. Jadi memang sekali lagi aku nak puji Itu part 1 aku dah puji Mak Dayang ni. Aku nak puji lagi. Memang Mak Dayang ni seorang yang kuat. Kan, tahniah lah. Okey Dayang, untuk yang next ni ada ke orang kata kesinambungan untuk nak tahu cerita pasal lelaki tu, ke memang dah tak ada dah, tak tahu pasal lelaki tu? Lepas ni dah tak ada dah cerita pasal lelaki tu. Sebab benda tu pun habis dah, sampai kat situ je. Faham. Tak tahulah hidup lagi ke tidak ya. Tak tahu lah. Tak apa pun kita doakan semoga dia terbuka hati kan, bertaubat. Sebab kita tahu hati manusia pun boleh berubah. Dan apa ni, mungkin ni satu pengajaran untuk dia juga. Kita tak tahu, doakan je yang baik-baik. Okey, Dayang, mungkin Dayang ada apa-apa pesanan nak sampaikan pada viewer Santai Chill untuk kali ni? Okey, pesanan Dayang, kalau kita nak cinta seseorang tu ataupun kita dah suka seseorang tu, kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Sebab Allah yang tentukan jodoh kita, kematian, rezeki dan semua segala-galanya dalam dunia ni. Jadi jangan letakkan harapan yang sangat-sangat tinggi lah kepada manusia. Ya, betul. Kita tak boleh nak paksa orang suka kita kan. Kita cuba yang terbaik. Itu je lah. Betul, habis single juga kan. Jangan cakap macam tu. Okay, ada apa nak cakap habis? Aku just tak ada. Cuma je lah, jangan letakkan harapan. Macam dia cakap, jangan letak harapan kepada manusia. Sebab letak harapan kepada manusia sakit kan? So better kau letak harapan kepada Allah. Itu lebih terbaik lah. Berikut adalah kata-kata pada Da'i Hafiz. Alright, okay, terima kasih lagi sekali Dayang. Kita tak sabar juga untuk next part, iaitu part 3. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Jumpa anda pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.